Baik, macam cikgu cakap minggu lepas bahawa sebenarnya seolah-olah ada dua orang datang depan rumah kamu, dia bincang-bincang nak bahagi-bahagikan. Okey, bilik mak kamu bagi pada dia, bilik kamu bagi pada dia, kemudian nanti dapur. Padahal kamu masih ada di rumah tu. Kan, dan kamu keluar, kamu kata, korang dua orang buat apa ni? Oh, kami sedang bincang untuk bahagi-bahagikan rumah kamu. Saya tuan dia, tak tanya pun saya. Kan. Jadi tak memang tak perlu tanya sebab kami nak bincang rumah tu. Bayangkanlah. Jadi ini yang menyebabkan kita geram. Sebab apa? Suka-suka hati je. Kan? Tak tanya dulu. Kalau adalah dua-dua orang ni, okay, di depan kita, memang kita lempang. Kan? Suka-suka hati je. Nak bahagi-bahagikan. You see? Oleh sebab itu kalau kita lihat, apakah kesan perjanjian London ini, kita telah lihat yang pertama iaitu kita telah lihat very legal kena tampar. Ya, betul. Kita lihat dulu macam cikgu tunjuk hari tu kan. Dulu ini semua Johor. Semua ni Johor kan. Besar Johor dulu. Sekarang oleh kerana perjanjian inilah menyebabkan Johor telah berpecah dua. Elok-elok dia besar begini, kemudian Johor telah berpecah dua. Ya, Pahang pun Johor. Dulu Pahang pun Johor. Dulu Pahang pun Johor punya So, bila dah buat perjanjian, maka inilah dia kita kata sebagai kesan dia. Terbahagi dua. Johor tinggal kecil ni je. Johor tinggal kecil ni je. Yang lain-lain ini dah diberikan kepada Belanda. Betul. Dah diberikan kepada Belanda jadi oleh sebab itu telah menjadi dua lingkungan pembahagian alam Melayu telah menjadi dua lingkungan pengaruh barat. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama, ini telah menjadi kawasan British, manakala yang ini menjadi kawasan Belanda. Nampak? Tak pasal-pasal rumah kita kena potong dua. Okey, rumah kita kena potong dua. Satu bagi pada British, satu bagi kepada Belanda. Kalau aku dapat Belanda dengan British ni, memang aku lempang-lempang dia. Kan? Habis kita nak duduk mana? Kan? Suka-suka hati je. Okey, jadi inilah berlaku. Pertama, pembahagian alam Melayu. Itu yang pertama. Satu Malaysia kan cikgu? Ya, betul. Kemudian inilah dia antara syarat perjanjian London. Iaitu syarat perjanjian London iaitu British akan berundur dari Sumatera. British serahkan Bangka Hulu yang dekat Sumatera kepada Belanda. Kemudian Belanda pula serahkan Melaka kepada British. Secara automatiknya British telah mendapat 3 negeri. Tiga kawasan iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Melaka dapat macam mana? Perjanjian je. Senangnya buat perjanjian dapat Melaka. Aduhai. Inilah yang berlaku sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, ini akibat daripada perjanjian London ataupun perjanjian Inggeris Belanda. Dan kemudian kita tahu bahawa yang kedua iaitu Empayar Kesultanan Johor Riau itu telah pun berpecah. Dulu sampai Sumatera, sekarang dah pecah dua. Yang Sumatera tu jadi Belanda punya, yang Johor jadi kecil. Itulah. Kemudian Singapura. Nampak tak? Singapura menjadi tanah jajahan British. Kita dah tahu Singapura dah jadi tanah jajahan British. Sampai Sultan dia, Sultan Hussein tu, yang dilantik oleh Stamford Raffles tu, tinggalkan Singapura. Balik kampung. Balik mana? Melaka. Balik Melaka, tinggalkan Singapura. Singapura dah jadi British punya. Kan? Tak pasal-pasal. You see? Inilah dikatakan permainan British. Permainan British. Kemudian berakhirlah Kesultanan Riau Liga, di mana dulu Johor Riau tu bersatu. Sekarang telah pecah dua, Johor jadi Johor, Riau Liga jadi Kesultanan Riau Liga. Dan apabila di bawah Belanda, Kesultanan Riau Liga ini dihapuskan
oleh Belanda. Maknanya Belanda eliminate langsung. Eliminate terus Kesultanan Riau Lingga. So there's no more kesultanan. That's why sampai sekarang Indonesia, there's no more kesultanan. No more. There's no sultan at all di seluruh Indonesia. Kalau compare to Malaysia, at least ada lagi sultan. But then kat sana tak ada dah. Ya, betul. Riau tu ada kat Indon. Betul. Ya. Kenapa dia eliminate terus Riau Lingga tu? Dia eliminate terus kesultanan itu. Kerana apa? Kerana Belanda ingin menjalankan pemerintahan seluruh Indonesia itu secara gubernur. So dia tak nak bagi kuasa pada sultan. Dia tak nak bagi kuasa kepada sultan. So dia nak eliminate terus kesultanan itu dan dia nak tadbir, dia nak manage keseluruhan Indonesia itu dengan cara gubernur. So itulah yang dia mahu. Nampak tak? So, dan kemudian banyak juga penentangan berlaku, penentangan rakyat tempatan terhadap Belanda. But then Belanda Belanda telah berjaya menghapuskan penentangan itu. So cikgu, saya lupa what is gubernur. Gubernur ni adalah ketua yang memerintah sesuatu kawasan bagi pihak kerajaan lain. Contohnya lah, let's say lah kalau katakanlah bukan macam duta, bukan. For example macam ni. Katakanlah Malaysia menjajah Sumatera. Let's say Malaysia menjajah Sumatera. So kemudian bila dah dapat Sumatera itu, adakah Malaysia akan letakkan sultan? Tak boleh. Sebab Sumatera tidak ada sultan. So bagaimana Malaysia nak manage Sumatera itu? Malaysia akan letakkan salah seorang wakil kerajaan dan itu dipanggil gubernur. Itu dipanggil gubernur. Iaitu pihak ataupun individu yang mewakili kerajaan bagi manage sesuatu kawasan. Kalau yang gubernur Zeti Aziz itu gubernur bank negara, pandai. Itu gubernur bank negara. Itu bukan gubernur kawasan. Jadi itu berbeza. Kejap. British buat perjanjian dengan Belanda. Untuk bahagikan Johor Riau. Ya, bagikan Johor Riau dan juga memisahkan kawasan pengaruh. Which is? Tapi diorang tak bincang dengan Johor Riau. Ya. Diorang tak bincang dengan Johor. Mana dia 2 lawan 1? Pandai pun kau. Pengecut. Jadi nampak tak? Mereka berbincang sesama mereka sahaja. Jadi kemudian apabila kerajaan Johor itu telah berpecah, maka Pahang. Kena ingat dulu Pahang ini di bawah Johor. Jadi Pahang telah mengisytiharkan kedaulatannya, iaitu perpecahan Kesultanan Johor Riau ini berlaku apabila Bendahara Tun Ali di Pahang. Waktu itu Pahang tidak ada sultan. Pahang tak ada sultan. Pahang diperintah oleh bendahara. Dan Pahang dulu di bawah Johor. So sultannya Sultan Johor lah. Jadi bila Bendahara Tun Ali cuba bebaskan Pahang daripada Kesultanan Johor Riau, berikutan pengukuhan kuasa barat di Singapura dan juga Johor serta pergolakan di Riau Lingga. So pada tahun 1853 dengan muafakat pembesar Pahang, bendahara isytiharkan Pahang sebagai negeri yang bebas dan berdaulat. Means Pahang tidak lagi di bawah Johor. Baik, Ryan tanya, kenapa dia tak hapuskan Johor? Harus diingat bahawa British ni dia bijak sikit tau. Dia tak macam Belanda. Belanda, dia akan hapuskan kesultanan. But then British, dia tak nak hapuskan kesultanan. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia hapuskan kesultanan, seluruh penduduk tanah Melayu akan bangun menentang.
dan penentangan itu akan merugikan British. Sebab kena spend duit yang banyak untuk tentera, untuk senjata, untuk peluru dan sebagainya. So British dia lebih baik sikit. Iaitu dia kata apa? It's okay lah, kamu perintahlah Johor ini. Cuma kalau ada apa-apa tanya saya tanya British dulu Kalau nak buat apa-apa keputusan tanya British dulu. You see? British ni dia lebih tolerate lah, lebih tolerate. Tak macam Belanda Belanda hapuskan langsung. Badan British dia still tolerate. Tetapi dia menggunakan, kita tahulah, manipulasi, tipu helah dan sebagainya. Tapi dia buat keputusan tak tanya pula. Betul. Tolerate pun dia tak tanya dulu. Main buat aja. So inilah dia. Kalau kamu tengok apa perasaan sultan-sultan. You see Perjanjian London 1824 ini telah membelakangkan Raja-Raja Melayu, means dia tidak tanya pun Raja-Raja Melayu. Jadi dan pembesar tempatan. Dan ini dibuktikan melalui sepucuk surat yang ditulis oleh Bendahara Tun Ali tadi kepada Sultan Riau Lingga, iaitu Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Jadi surat tersebut menyatakan bahawa apa tahu? Perjanjian London ini berada di luar pengetahuan Bendahara Tun Ali. Bendahara Tun Ali pun tak tahu rupanya British dengan Belanda buat perjanjian. Jadi Sultan Mahmud Muzaffar Shah ini teramat murka. Okey, murka ni maknanya marah. Sultan Mahmud, Sultan Riau Lingga sangat murka dengan perjanjian tersebut. Apabila diketahui oleh baginda. Of course lah. Sebab tanah dia telah dibahagi-bahagikan. Jadi dia sangat marah. Tak patut. Betul tak patut. Kan? So ada ke macam tu kan. Jadi kita lihat dan seterusnya Selat Melaka kini di bawah penguasaan British. So apabila British telah dapat 3 pelabuhan dahsyat British ni. Dia dapat 3 pelabuhan. Pulau Pinang, dapat Melaka dan dapat Singapura. Maka British telah menguasai seluruh Selat Melaka. Dan Belanda pula berundur daripada tanah Melayu. Belanda tak nak masuk tanah Melayu lagi dah. Belanda hanya jaga kawasan Indonesia. Jadi inilah membuka peluang kepada British untuk luaskan kuasa ke negeri-negeri Melayu. You see? Inilah dia. Yang berlaku kepada Perjanjian London. Ini kesan-kesan dia. Jadi, kalau kita lihat Perjanjian London 1824 ini memaparkan pakatan kuasa barat dalam menangani persaingan di alam Melayu. Maksudnya apa tahu? Maksudnya diorang bersaing, walaupun British dengan Belanda bersaing, but then diorang tak akan menyerang sesama sendiri. No. Tak apa. Okey, kau ambil sana, aku ambil sini. So win-win situation. Okey, yes. Salam. You see? Yang untung diorang. Yang rugi siapa? Rakyat negeri ini. Rakyat di Johor Riau dan sebagainya. So nampak tak? Ini permainan penjajah. So kesimpulannya, iktibarnya jangan percaya kepada penjajah. No. Jangan percaya langsung kepada penjajah. Mesti mereka ada agenda tersendiri untuk keuntungan mereka. You see? Jangan percaya. Penjajah bukan penjaja, pandai. Okey. Dan kita lihat British dan Belanda bertindak sewenang-wenangnya, maknanya bertindak sesuka hati tanpa melibatkan Raja-Raja Melayu dengan bahagi-bahagikan wilayah Kesultanan Melayu yang berdaulat ni. Jadi perjanjian tersebut telah merintis pembahagian alam Melayu menjadi 2 buah entiti yang berasingan, iaitu menjadi Malaysia dan juga Indonesia pada masa sekarang. Jadi kini peristiwa ini memberi kesedaran bahawa kita tentang pentingnya mempertahankan kedaulatan negara daripada
pencerobohan kuasa asing. Ingat itu. Ingatlah itu pentingnya mempertahankan kedaulatan negara. Seperti mana yang kita bincangkan tentang Ukraine dengan Rusia tadi. Betul? Nampak tak? Kan? Sebenarnya kalau kita tengok, tak tahu siapa yang salah. Rusia kata, oh kami cuma nak membantu orang-orang Rusia yang ada di Crimea, iaitu di dalam kawasan Ukraine. Ukraine pula kata, Crimea tu kawasan kami. So, tapi penduduk-penduduk Crimea tidak ada kesetiaan kepada negara. Iaitu dia kata apa? Kami nak duduk di bawah Rusia. Kami memberontak, kami nak membentang Ukraine. You see? Jadi, so itulah yang berlaku. Sabah Sarawak Belanda punya kan? Pada waktu ini Sabah Sarawak. Pada zaman 1824 Perjanjian London ini, Sabah dengan Sarawak Sabah di bawah Sabah di bawah SPUB. Sarawak di bawah Brooke. Sarawak di bawah Brooke. So itu yang berlaku. Yes. Dan juga SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Ini kamu akan belajar dalam bab 5 sejarah tingkatan 3. Don't worry, nanti akan sampai. Bab 5. Bab 5, don't worry. Dan ada yang bertanya, if at 1824 they already divide all the states, why they don't merdeka early? Harus diingat bahawa sebenarnya mereka hanya divide the area. But then tanah Melayu dengan Indonesia pada waktu itu belum merdeka. Why? Was invaded by British. Tanah Melayu telah dijajah oleh British. Dan Indonesia telah dijajah oleh Belanda. So kalau still dijajah, conquered. Conquered by Belanda, conquered by British. So still kalau conquered, tak boleh merdeka. Merdeka hanya boleh dapat bila penduduk tempatan itu sendiri yang request. Bukannya British, saya nak bagi merdeka lah. No. Unless kalau penduduk tempatan kata apa? Kami nak merdeka. Dan baru British kata, nanti saya fikirkan. See? That's why 1824 belum merdeka. They just divide the area. Divide the area. Yes. Dan start daripada 3 negeri ni. Start daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura ini. Then British start conquer negeri-negeri lain. Start dengan Perak. Kemudian juga sambung dengan Negeri Sembilan. Sambung dengan Selangor, kemudian sambung dengan Pahang. And then dah dapat yang itu, dia conquer lagi, iaitu dia ambil Kelantan, kemudian dia ambil Perlis, ambil Kedah, ambil Terengganu dan ambil Johor. At last mereka dapat the whole tanah Melayu. Itu sebenarnya. Dan baru dapat merdeka. Yes. It's not 1,000 years lah, 100 years. Yes. That's why korang tak perasan bab 2 negeri-negeri selat, iaitu British dapat Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Kemudian bab 3 negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu British dapat apa? Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Dan bab yang keempat, British dapat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. So dia dah dapat semua, total berapa? 11 buah negeri habis diambil. You see? Dah susun dah ni. Sebab itu dalam buku sejarah dah susun. Bab 2, bab 3, bab 4. Dah susun. Sebab itu kita tengok 3 bab pertama ni, 3 bab ini, bab 2, bab 3, bab 4 memang banyak pertempuran, pembunuhan, peperangan. Itu yang best sejarah tingkatan 3 ni. British telah mengubah kawasan negara kita. Betul. Iriak ada belum? Betul. Baik, Ainul kata, cikgu saya rasa British tipu Belanda sebab dia ambil negeri yang ada pelabuhan strategik dan bagi Belanda negeri yang CP-CP, means negeri yang tidak penting dalam perdagangan.
But then Ainul, kamu sendiri yang tak tahu. Sebenarnya kamu sendiri yang tak tahu ya. Sebenar-benarnya sebenar-benarnya Belanda pun untung tau. Belanda pun untung dengan perjanjian itu. Kerana apa? Kerana Belanda dapat Indonesia. You know what? Indonesia 3 kali ganda lagi besar daripada Malaysia. 3 kali ganda tau. Lagi besar. Jadi sebenarnya Belanda pun untung banyak. Sebab dia dapat negeri yang sangat luas. Sangat besar. Jadi kita fikir, ya. Kalau negeri tu besar tapi dia punya pelabuhan tak berapa strategik, Aha. ekonomi dia tak naik juga. Bagus. Bagus pendapat Ainul tu kan. Lepas tu maksudnya kalau negeri tu besar, penduduk dia banyak dan perlukan lagi banyak ekonomi, tapi kalau ekonomi dia tak meningkat, tak guna juga. Bagus soalan tu. Bagus. Baik, bagus pendapat itu. Okey. Tapi dia ada sebumi, sebumi dia banyak. Betul. Baik, sebenar-benarnya okey, cikgu tunjukkan Baik. Kalau kamu tengok perjanjian Inggeris Belanda itu sebenarnya telah menyebabkan kawasan ini this area this area telah menjadi kawasan British, betul? So yang di atas itu kawasan British. But then kawasan di bawah ni adalah di kawasan Belanda. Which is kawasan yang mana cikgu? Daripada sini sampailah sini, sampailah the whole ini, sampailah ke sini, dan the whole ini telah menjadi Belanda punya. Telah menjadi Belanda punya, itu satu. So dia punya hasil bumi memang banyak. Memang banyak. Belanda dapat semua ni. Belanda dapat semua ini. Dan kalau kita kata, rugi cikgu sebab kapal-kapal tak lalu kawasan tu. Okey Camelia. Okey. Ya. So besar. Dah tak ada. Jadi, kalau untuk pengetahuan kamu, kapal-kapal juga yang sebenarnya kapal-kapal juga banyak berlabuh di kawasan-kawasan ini. Kawasan-kawasan ini Sulawesi apa semua, sebab this area banyak dia punya spices, banyak dia punya biji timah, banyak dia punya macam-macam. So Belanda banyak dapat untung daripada kawasan ini sebab terlalu besar. You see? Didn't expect it too big. Yes, this big, besar inilah. Dan pada waktu itu Belanda ambil, dia tak namakan dia sebagai Indonesia, dia panggil Hindia Timur. Hindia Timur. Same the thing that they want. Yes, betul. Inilah dia yang berlaku. So Belanda dapat the whole area untuk dia memiliki banyak spices dan sebagainya. So itulah dia sebenarnya yang berlaku. Okay, you see? Yes, make sense now. Kalau kita fikir, takkanlah Belanda suka-suka hati nak bagi. Sebenarnya Belanda pun dapat untung banyak. Okay, baik. So, hari ini mungkin kita tak buat nota. Kita akan habiskan dulu. Kemudian nanti next class pada hari Sabtu kita akan buat nota. Alright. Kita akan buat nota. So hari ini kita nak fahamkan dulu supaya apa? The next class sambil kita buat nota, sambil kita faham. Ya. Okey. Baik. So kalau kita lihat, bila dah dapat tiga-tiga negeri ini, maka British telah menubuhkan negeri-negeri selat ataupun dipanggil dalam bahasa Inggeris dipanggil Straits Settlement. Dipanggil Straits Settlement. So dipanggil negeri-negeri selat. So negeri selat ni ada apa cikgu? Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. So sebelum pembentukan negeri selat ini, bagaimana dengan Pulau Pinang cikgu? Bila dah dapat oleh British dan sebagainya. Baik, Pulau Pinang sebenarnya telah pun ditadbir pada awalnya, ditadbir oleh Francis Light.
Francis Lampu yang telah mengambil Pulau Pinang tu kan. Dan Francis Light adalah sebagai pesuruhjaya yang akan bertanggungjawab kepada Governor General British di India. Dan kemudian Pulau Pinang telah mendapat status pelabuhan bebas, iaitu kita kata sebagai free trade area ataupun free port area. So sebagai status pelabuhan bebas, dan dia akan menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu. So perdagangan dikuasai oleh pedagang persendirian, dan pada tahun 1805 dinaik taraf, maknanya Pulau Pinang upgrade menjadi presidensi ke-14. Keempat selepas Benggala, Madras dan Bombay di India. Presidensi maksudnya apa cikgu? Iaitu kawasan yang di-manage oleh British. So di India ada 3 kawasan. Benggala, Madras dan juga Bombay. Dan satu lagi ialah Pulau Pinang. Dan Pulau Pinang kemudiannya seorang gubernur dilantik sebagai ketua pentadbir Pulau Pinang. You see, dah tak nampak dah pembesar Melayu ke, sultan ke, dah tak ada dah di Pulau Pinang. Semua managed by British. Ya betul Ryan. Betul Ryan. Bila Jepun datang, Belanda dengan British lari. Itu kamu akan belajar dalam sejarah tingkatan 4. Kedatangan Jepun ke tanah Melayu. Itu pun best. Kan? Itu yang okey, baik. Ada banyak biji timah. Kenapa British just bagi Indo kepada Belanda? Kan British baru biji timah, betul. But then kamu kena ingat bahawa sebenarnya oleh kerana telah dibahagikan kawasan itu, maka Belanda akan mengeluarkan biji timah daripada Indonesia, dan British mengeluarkan biji timah di tanah Melayu. So bila British keluarkan biji timah di tanah Melayu, banyak company British yang telah buka perlombongan di tanah Melayu. So nak buka lagi di Belanda tak boleh, sebab itu dah kawasan Belanda. Iaitu di Indonesia dah tak boleh dah, sebab kawasan Belanda. So adakah diorang nak ambil lagi tanah di Indonesia? No. Kalau ambil juga nanti akan berperang dengan Belanda. So diorang ni, Belanda dengan British, saling respect each other. You see? Belanda, British respect each other, but diorang tak respect pun Kesultanan Melayu. Tak respect pun Kesultanan di Indonesia. So inilah yang kita geram. Itu yang kita geram sebenarnya. Okey, baik. Kemudian di Singapura, selepas sahaja John Crawford dapat kawasan ini, ditadbir oleh Singapura, telah ditadbir oleh Residen yang bertanggungjawab kepada Lieutenant Governor British di Bangkahulu, Sumatera. Dan kemudian pada 1823 diisytiharkan juga sebagai pelabuhan bebas. Dan Singapura menjadi pusat pertemuan pedagang-pedagang persendirian untuk kumpulkan hasil alam Melayu untuk diperdagangkan dengan China. Bukankah Belanda kawan Johor Riau? Ya betul. But then apabila dah berlaku perjanjian itu, so tidak ada lagi persahabatan dengan Johor. Dah tak ada lagi persahabatan dengan Johor. Perjanjian London tadi. Perjanjian London. Ya, kenapa? Kerajaan alam Melayu itu tak minta tolong. Kenapa kerajaan alam Melayu tidak minta tolong? Bila British dengan Belanda nak jajah dia orang, dia orang tak lawan balik. Tak minta tolong. Okey, baik, bagus. Soalan tu bagus. Baik, soalan dia begini. Dia sebenarnya begini. Kamu kena faham, tanah Melayu pada waktu itu terbahagi kepada 10 buah negeri yang ada kerajaan masing-masing. Mereka belum bersatu. Perlis dengan kerajaan Perlis, Kesultanan Perlis, Kedah dengan Kesultanan Kedah, Perak dengan Kesultanan Perak, Selangor dengan Kesultanan Selangor. So mereka tidak bersatu as a tanah Melayu.
Dan itu menyebabkan British telah berjaya menjajah satu persatu. Kerana mereka tidak bersatu untuk melawan. Nampak tak? Jadi sebab itu betul lah kata peribahasa kan. Bersatu kita teguh. Bercerai. Bercerai apa? Kita Bercerai kita roboh. Bersatu kita teguh. Bercerai kita roboh. Bercerai cari lain. Shh, itu isu sensitif. Kau jangan cakap apa-apa. Okey, baik. Okey, baik. So, bermakna di sini, mereka tidak bersatu sebenarnya. Itulah yang berlaku. Sebab mereka rasa tak ada keperluan untuk bersatu. So, macam, kenapa aku nak, contoh macam Selangor, kenapa Selangor nak bersatu dengan Perak pula? Engkau ada kerajaan kau, aku ada kerajaan aku. Kau jagalah kau punya. Aku jaga aku punya. You see? So, tidak terfikir tentang bersatu untuk menentang British. Dan diorang tak expect pun British akan take over negeri satu persatu. Diorang tak expect. So itulah yang berlaku kepada kerajaan alam Melayu kita. So kita kena faham dan juga mungkin ada yang bertanya tadi tentang kalau kita lihat, if British is scared of Japan, then why Brooke gotten a hold of Sarawak? No. Okey, baik. Korang ni kan. Okey, baru belajar yang ini, sibuk tanya tentang Jepun. Tak apalah, cikgu bagi hint lah. Baik, untuk pengetahuan kamu semua. Okey. Semasa British mentadbir tanah Melayu dan juga mentadbir Sabah Sarawak, kamu rasa adakah benar-benar tentera British yang orang putih tu yang jaga tanah Melayu? Do you think the Army of England tu, yang orang putih tu, yang jaga tanah Melayu? No, bukan. Bukan. Sebenarnya, yang tentera-tentera British yang jaga tanah Melayu adalah orang-orang tentera India dan tentera Nepal. Tentera India dan tentera Nepal yang British bawa daripada India dan Nepal untuk jadi tentera di sini. So, apabila Jepun attack Malaya, semua tentera-tentera Nepal dan tentera India ni, diorang tak tahu nak buat apa. Diorang pun lari. Sebab bagi diorang apa? Kenapa aku mesti berkorban untuk negara tanah Melayu? I'm not from Malay. I'm from India. I'm from Nepal. So, kenapa I mesti berkorban diri untuk tanah Melayu? Lari. Pegawai-pegawai British yang ada di tanah Melayu. Jepun dah attack. Alamak, Jepun ni memang power. Apa lagi? Naik kapal, lari. Sebab, British kata apa? Kenapa aku nak pertahankan tanah Melayu? This is not my country. Lebih baik balik. You see? Itu sebab. Itu sebab. Bukan kerana British takut kepada Jepun, tetapi British kata untuk apa pegawai-pegawai ini mempertahankan tanah Melayu? Because tanah Melayu is not their country. You see? You see? So kena faham kat situ. Even Brooke, macam Jane Rina tanya, habis tu kenapa Brooke boleh bertahan? You know what? Brooke pun sebenarnya, Charles Vyner Brooke, pemerintah terakhir, Charles Vyner Brooke pun lari tau. Lari bila Jepun sampai ke Sarawak, lari balik. Bila Jepun dah kalah, baru semua British datang balik ke tanah Melayu. Dia cakap apa? Minta maaf lah. British cakap macam ni tau. Minta maaf lah. Sebenarnya kami lari hari tu kan, sebenarnya kami nak menyelamatkan diri. But then jangan risau. Kami akan tolong kamu semua balik untuk kita baiki negara kita. Tetapi orang Melayu dah tak percaya dengan British lagi dah. You see, itulah yang sebenarnya berlaku. You see, this is stress. Sabar je, sabar. Semua orang dah stress. Sabar. Babi tak bersalah. Ya betul. Jangan marahkan binatang itu. Kenapa mesti marah guna perkataan tu I mean, baik. Baik. Melaka pula ditadbir oleh resident councillor. Kita tahu resident councillor. Dan Melaka sistem kapitan. Kapitan ni sebenarnya kamu tahu apa tak? Sistem kapitan ni
sebenarnya adalah sistem yang mana setiap kaum-kaum ada ketua dia. Dan ketua itu dipanggil kapitan. I doubt benda tu sebenarnya, kapitan tu datang daripada perkataan captain. Sistem captain. Tapi bila ramai orang Melayu, orang Cina, orang India di sini, dia tak sebut captain, dia sebut kapitan. Ya, itu siapa itu? Itu kapitan. Sebenarnya captain lah. Okay. Okay. So sebenarnya captain lah, kan? Okay. Ingat kedai kopi. So sistem kapitan means sistem captain. So ya, ini dia macam ketua kampung ke? Ya, betul, macam ketua kampung. Ya, jadi sistem kapitan ini diteruskan bagi mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum. So suku-suku kaum diletakkan di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang, dan ketua kaum inilah sebenarnya yang akan dipanggil kapitan ataupun kapten. So bagi masyarakat luar bandar, iaitu masyarakat kampung, okey, tanggungjawab ini diserahkan kepada penghulu. Okey. Baik, untuk di Melaka okey, untuk di Melaka, kena ingat penduduk Melaka sebenarnya ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India, ada orang Portugis, ada orang Ceylon dan sebagainya. Ramai. So, setiap suku kaum ini akan diketuai oleh seorang kapitan. Okey, orang Cina, kaum Cina di Melaka ada seorang kapitan. Kaum India ada seorang kapitan. Kaum Ceylon ada seorang kapitan. Kaum Portugis ada seorang kapitan. Tapi kalau orang Melayu sebab orang Melayu tinggal di kampung-kampung. Kampung-kampung iaitu di luar bandar. Sebab itu kampung-kampung ada penghulu. So orang Melayu diketuai oleh penghulu-penghulu yang tinggal di kawasan luar bandar. Jadi itulah yang berlaku. Okey. Dan inilah dia sebenarnya berkaitan dengan apa yang berlaku tentang. Sini. Kenapa? Sabar Net, sabar. Keluarlah. Aduh. Ya, Net, ya, jangan kau jerit-jerit ni, kan? Ya, kan? Khawatir gue lah, kan? Toko Jud dan. Lain. Toko Jud. Okey. Baik. Turn on mic ke? Turn on mic. Ya, betul, Anet. Okey. Ya, Anet turn on mic. Kami semua dengar. Okey. Right. Baik. So, itulah yang berlaku kepada, okey, adik masuk bilik tak ketemu itu. I see. Okey. So, ini latar belakang, okey, 3 negeri ini, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, dan ditubuhkanlah negeri-negeri selat, iaitu Straits Settlement, iaitu pada tahun 1826, dah nak habis. Pulau Pinang, Singapura dan Melaka digabungkan. You see? Nampak ni? Okey. Pulau Pinang, Melaka, Singapura, dia combine. Menjadi apa? Menjadi satu unit pentadbiran. Okey. Only one unit of management, okey, administration, dipanggil negeri-negeri selat. Dan negeri selat ini dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Straits Settlement. Dan kenapa dia nak gabungkan ni, cikgu? Ada 2 sebab. Pertama, untuk jimatkan perbelanjaan. Dan yang kedua, untuk menyeragamkan pentadbiran. Ya, negeri-negeri selat. Bukan negeri-negeri selat. Lain macam korang ni, kan. Fikir bukan aja korang. Yang kuban-kuban korang ni. Okay. Baik. Negeri-negeri selat. Bukan negeri-negeri selat. Korang ni, kan. I don't know. Kan, cikgu tak tahu apa-apa tentang perkataan itu. So, jangan spoil my mind tentang perkara-perkara itu, ya. I'm sorry. Baik. But okay. Baik. So, kalau kita lihat waktu sebab ini, kalau sempat, Cobra, kalau sempat. Stay innocent, yes. Baik. Apakah faedah, kepentingan ataupun faedah pembentukan negeri-negeri selat ni, cikgu? Kenapa dia orang mesti nak gabungkan? Untuk apa dia orang nak gabungkan, cikgu? Supaya British, you see, British, nampak tak bijaknya British? British akan dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka.
sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Maknanya, okey, Selat Melaka daripada sini sampailah sini semua kan akan dikuasai oleh British. Okey, oleh British. Dan bila taraf pelabuhan bebas, ramai yang tanya tadi, okey, kalau pelabuhan bebas, negeri-negeri selat ini apa dia punya kebaikan, cikgu? Kebaikan dia adalah akan menarik kedatangan pedagang-pedagang tempatan dan kapal-kapal dagang dari seluruh negara. Sama ada daripada Arab ke, daripada China ke, India ke, Europe ke, even Amerika punya traders akan boleh datang, boleh trade di negeri-negeri. So if that's what we call, pelabuhan bebas. You see? Dan negeri-negeri selat ini akan menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil daripada alam Melayu, iaitu terutama bijih timah, untuk mengimbangi perdagangan British dengan China serta menyaingi, maknanya bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Okey, untuk pengetahuan kamu sebenarnya, okey, ini negeri-negeri ni cikgu nak tanya kamu, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura ada bijih timah tak? Tak ada kan? Pulau Pinang, Melaka, Singapura tak ada bijih timah. Bijih timah banyak kat mana cikgu? Dekat Perak. Kemudian kat mana? Kat Selangor. Kemudian kat mana? Kat Negeri Sembilan. Kemudian kat mana? Kat Pahang. Jadi, negeri-negeri ini, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, akan hantar biji timah ke pelabuhan, iaitu pelabuhan Pulau Pinang, pelabuhan Melaka dan pelabuhan Singapura. You see? Jadi tiga-tiga negeri ini, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, akan jadi pusat pengumpulan biji timah untuk dijual, untuk British jual kepada China. Mungkin ramai akan bertanya, cikgu, habis tu apa keuntungan British? Ini, bila British duduk kat Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura, okey, apa yang berlaku? Bila British duduk kat Pulau Pinang, Melaka dengan Singapura, okey, dia macam ni. Kalau katakan Perak ada biji timah kat sini, dia jual kat British di Pulau Pinang. Let's say lah, dia kata 1 kilo biji timah British beli dengan Perak iaitu sebanyak RM10. So British dah dapat biji timah tu berharga RM10. British akan jual kepada China RM10 juga ke? No. British akan jual kepada China dengan harga maybe RM20 atau RM25. You see? Nampak tak? Untung tak British? Jadi middleman. Yeah. Beli RM10, jual balik kepada China RM25 atau RM50. You see? That's why Pulau Pinang, Melaka dengan Singapura ini jadi pelabuhan bebas dan British sangat untung. Ya. Nampak tak? Bijaknya. Bijaknya British. Okey. Kamu kena tahu bahawa sebenarnya di Perak tak ada pelabuhan. Selangor tak ada pelabuhan. Negeri Sembilan tak ada pelabuhan. Pahang pun tak ada pelabuhan. So, kalau diorang ada biji timah, kena hantar ke pelabuhan yang terdekat. Pelabuhan mana? Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Kebetulan tiga-tiga ini dikuasai oleh British. See? Untung tak perniagaan? Untung. That's why lah British nak sangat tiga-tiga negeri. Boleh faham? Kan? Kalau kamu jadi British, kamu nak Pulau Pinang ke kamu nak Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang? Kalau kamu jadi British, kamu nak Pulau Pinang, Melaka, Singapura ataupun kamu nak Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang? Kamu nak? Kamu pastinya akan nak Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Yes, betul. The first one, betul. But why they don't want build their own pelabuhan? Sebab
pada peringkat awal lagi, kan kita belajar kan, harga lain lah, dah tentulah harga yang lebih tinggi. Pulau Pinang, Melaka dengan Singapura tak ada biji timah. Pulau Pinang, Melaka, Singapura tak ada biji timah yeah. Okey, dan British dia macam ni. Okey, kalau dia katakan macam macam Roy kata, but why they don't want build their own pelabuhan? You see, kalau dah ada orang sediakan pelabuhan, kenapa kita susah payah nak buat sendiri? You see? Macam kamu nak berniaga burger. Kalau kamu nak berniaga burger, tiba-tiba ada orang bagi tahu, saya ada stall kat situ. Tak apalah, ambillah pakai. Ada stall berniaga burger kat situ. Silalah ambil pakai. Kamu nak tak? Confirm lah kamu nak. Uish, orang tu bagi, kawan aku bagi percuma je. Gunalah kemudahan yang ada. Itulah dia. Takkanlah kamu kata, tak nak gunalah, tak apalah, saya akan buat saya sendiri. Rugi. Sebab kena keluar kos lagi. You see? So itulah sebenarnya British ambil Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Ya, rezeki jangan ditolak. Macam jual burger kat sebelah McD. Betul? Kan? Kamu rasa kalau berniaga burger jual sebelah McD, okey, agak-agaknya lah kan. Sebenarnya siapa yang untung? Kalau sini McD, sini ada stall burger kat tepi. Agak-agak siapa yang untung? Okey, baik. Sebenarnya yang untung siapa tahu? Yang untung kedua-duanya. Kedua-duanya. Both of it. Sebab orang akan tahu. Kita pergi mana? Jom pergi sana, jom. Aku nak makan burger. Oh, sana ada burger ke? Ui, macam-macam burger ada. McD pun ada. Okey, burger biasa pun ada. So, dua-dua dapat. You see? So, lagi ramai orang pergi. That's why kalau kamu pergi mall, kamu pergi mall tak? Macam Alam Central ke, ataupun Central ICT ke, ataupun KL ke. Perasan tak? Dia punya digital mall, kalau kedai phone, dia bukan satu kedai phone. Dia ada satu kedai phone, sebelah kedai phone lagi, and then phone, and then phone, and then phone, and then phone, and then phone. Banyak kedai phone dalam satu kawasan, betul tak? Semua jenama ada, yes. So, kamu akan terfikir, diorang ni tak compete each other ke? No. Diorang tak compete each other. Why? Because of bila orang datang, orang tahu this is the center of smartphone. So you name it. Nampak tak? Jadi semua orang akan datang kat situ. Kalau kamu separated, orang tak pergi. Orang akan pergi sikit je kat sini, sikit kat sini, sikit kat sini. So market telah berpecah. You see? Kebijaksanaan perniagaan. Jadi itulah sebenarnya sedikit maklumat tentang perniagaan ini. Baik. Okey. So kita lihat di sini. Okey, selain daripada ini kita lihat juga tentang Negeri Selat telah menjadi pintu masuk bagi buruh luar Negeri Selat menjadi pintu masuk bagi buruh luar untuk mempercepatkan perkembangan pembangunan ekonomi British. Di mana hal ini menyebabkan kewujudan masyarakat berbilang kaum di negeri-negeri selat. Untuk pengetahuan kamu, Pulau Pinang, Melaka dengan Singapura ni memang dah ada orang Melayu. But then British bawa sekali buruh-buruh daripada India dan bawa sekali buruh-buruh daripada China untuk bekerja di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. So bila dah ada orang Melayu, ada orang pekerja-pekerja Cina dan India, maka telah mewujudkan masyarakat berbilang kaum. Buruh tu slaves ke cikgu? Tidak. Buruh itu dibayar gaji. Cuma buruh itu dibayar gaji dengan gaji yang murah. Dibayar dengan gaji yang murah. So kalau still terima salary, itu buruh. Kalau tak ada salary, itu slaves. Itu beza dia. Kalau terima gaji, buruh. It's a labor. Tapi kalau dia tak terima gaji, itu slaves. Itu perbezaan dia. Okay. So, kita lihat penanaman modal oleh... Ya, betul. Betul, Aaron. Penanaman modal oleh pelabur luar menyebabkan perkembangan negeri-negeri selat berlaku dengan pantas. Maknanya penanaman modal ni ramailah investor-investor datang ke Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. That's why, Pulau Pinang dan Singapura, dia punya kawasan menjadi cepat maju.
Dia cepat maju. Banyak, kita kata banyak kedai-kedai, banyak bangunan-bangunan pada waktu itulah. Tapi bangunan pun tak tinggi lah, 2 tingkat je. Bangunan 2 tingkat saja. Baik, itulah dia berkaitan dengan tentang negeri-negeri Selat. Cikgu nak sambung lagi tapi cikgu rasa macam okey, tak perlu untuk sambung lagi sebab cikgu rasa macam ya. Okey. Baik, cikgu buka kepada sebarang soalan untuk ditanyakan sebab cikgu tengok korang